Assalamualaikum dan selamat petang semua kepada penonton ruangan sembang petang kita bersama Pak Cik Bawang. Hari ini kita membawakan penampilan khas daripada Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Dr. Zaidi Zabri, yang akan membincangkan tentang isu yang agak panas. Masih panas daripada dulu pun panas, iaitu mengenai isu harga barang yang semakin naik, ya. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, kita mintalah Dr. Zaidi perkenalkan diri sikit dan mungkin ada sikit introduction lah, pengenalan mengenai apa yang kita fahami, sepatutnya kita fahami mengenai kenaikan harga barang di pasaran sekarang ini. Alright. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Zaidi Mat Zabri, berasal daripada Ipoh, Perak. Sekarang alhamdulillah bahagia dengan seorang isteri dan dua anak. Salah seorangnya yang sulung tu merupakan anak istimewa lah, anak autism. So dan sekarang saya bertugas di Fakulti Perniagaan dan Ekonomi bawah Jabatan Kewangan. Saya, kalau nak ikutkan, saya punya pengkhususan is actually kewangan Islam. Tetapi saya diminta oleh Ketua Jabatan untuk mengajar subjek mikroekonomi. So ekonomi ni bagi saya, dan saya berdua memang pernah belajar, pernah mengajar lah. So satu subjek yang sangat dekat lah pada saya. So bila kita cakap pasal kenaikan barang ataupun inflasi itu sendiri maksudnya ialah kenaikan harga barang secara umumnya. Okey. Bila kita cakap kenaikan, mesti ada baseline, mesti ada apa yang kita compare ataupun kita bandingkan. So bila kita bandingkan, inflasi ni dia akan ada base price. So sekarang kalau ikutkan DOSM ataupun Jabatan Perangkaan, baseline kita ialah pada tahun 2015. So bila kita rasa kenaikan ni, semuanya harga ni akan dibandingkan dengan 2015. Okey. Kalau silap saya lah, ataupun semua barang semua barang dia dalam bakul tu dia akan ada bakul lah. Bakul makanan dan minuman, ada bakul pakaian, bakul dia ada lebih kurang saya rasa belah-belah bakul lah. Tapi kalau mengikut data yang terkini, bulan Jun oleh DOSM, kita punya kenaikan harga barang hanya untuk makanan dan minuman saja 5% lebih berbanding dengan 2015. Maknanya kalau bulan April 4.1. So maknanya memang kalau kita cakap kenaikan, memang ya, kalau ikut datanya memang naik. Tapi bila cakap pasal manusia ni, semua orang akan rasa. Tapi saya macam tadi cakap lah, saya sebenarnya berkongsi di Facebook, Instagram, LinkedIn semua tu. Saya nak mengajak supaya para pembaca, tak kisahlah student saya ke ataupun pakcik-pakcik kampung ke, bila kita cakap pasal kenaikan barang ni, kita sentiasa mahu rujuk kepada yang pakar ataupun kepada pihak berautoriti. Bila cakap rasa ni, semua rasa naik kan. Of course, kita tak nafikan tu lah. Dan even dalam bakul oleh DOSM tu sendiri, dia tak merangkumi semua tau. Sebab dia akan pilih. Walaupun belah-belah bakul tu, dalam bakul tu dia punya barang tetap. Dia tak berubah. Contohnya ada barang yang tahun 2015 sangat relevan. Contoh kita guna makanan dan minuman, sebab dulu tak ada khidmat penghantaran. 2015? Tak ada. Mungkin tak popular macam sekarang lah. So bila kita sekarang, bila cakap pasal makanan, kos penghantaran pun ialah dikira sebagai dalam bakul makanan. Bukan. Bakul tu dia kena update. Okey. So belum update lagi lah. So pada kita, kos penghantaran makanan tu ialah kos pada kita. Dan bila naik, kita rasalah naik dia. So itulah yang saya cuba untuk mengajaknya, insya-Allah. Okey, dari segi peratus tadi menarik saya Doktor mention 5%. Sepaham saya lah 5%. Kalau RM1 baru naik 5 sen kan. Tapi sebagaimana kita tengok, kadang teh ni secawan dah naik 50 sen, RM1 kan. Jadi apa komen doktor? Kenapa kenaikan tu macam berbeza? Yang data pada DOSM tu dikira apa sebenarnya? Itulah. Dalam data DOSM, saya taklah pula perhati dalam bakul tu apa dia punya item dia kan. Ada sebenarnya list. Sebenarnya DOSM memang provide data ni free tau. Kita boleh akses percuma. Pergi ke DOSM dan search je Consumer Price Index. Maknanya indeks harga barang, dan dia akan detailkan dalam setiap bakul tu apa barang-barang dia, apa kenaikan dia, dan dia akan pecahkan ikut region, bahagian negeri ni lah. So bila kita cakap pasal 5% ni, lain-lain, sebab kita kena faham bila cakap pasal bisnes, contoh makanan lah dia mempunyai kos yang berbeza
berbanding dengan pengangkutan contohnya. Kalau bas kan, dia punya kos terbesar ialah minyak. Okey. Tapi kalau makanan, kos terbesar dia ialah bahan makanan. Dan bahan makanan contohnya kalau kita ambil yang jual goreng pisang, gandum kan. Dan Malaysia bukan negara yang menggunakan gandum. Kita import gandum. Dan pengeluar terbesar gandum dunia ialah Ukraine dan Russia. So bila diorang perang, bukan perang lah, maknanya dijajah. Ukraine diserang oleh Rusia. So supply gandum tu terjejas. Bila terjejas sedunia. Ni memang dunia. So bila macam tadi sebut tadi, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga barang? So faktornya ada banyak. Faktor pula kita pecah ada dua. Satu kita panggil demand pull. Demand pull maknanya disebabkan oleh permintaan. Kedua ialah sebab cost push. Ditolak oleh cost. So demand pull contohnya macam ni. Masa pandemik kita tak boleh keluar. Kita semua terperangkap kat rumah kan, duduk dalam rumah, kurunglah rumah. Bila kurung dalam rumah, kita tak belanja untuk melancong, kita tak belanja berjalan, maknanya theme park semua tutup. Bila endemik, kita buka balik, so there's actually a sudden demand. Contohnya macam theme park yang tutup selama ni, so diorang kena cari pekerja baru. Bila nak cari pekerja baru, bila nak contoh diorang contoh macam pra-pandemik, kita offer gaji dia 1,200. Tapi bila ada pekerjaan contoh macam gig ekonomi macam kita jadi food panda ke Grab ke rider yang boleh dapat berganda-ganda lagi sebulan, of course lah diorang tak nak kerja yang macam ni kan. Walaupun sebenarnya saya pun adalah isu contoh macam keselamatan pekerjaan, job security contohnya, atau long term lah. So bila nak counter balik, so diorang kena offer gaji yang lebih tinggi. Dulu mungkin 1,200 tu dah cukup, tapi sekarang kena offer pada 2,000 contohnya. Dan kos itu akan dipas kepada customer. Sebab itulah dulu harganya mungkin harga nak masuk tiket lah, contohnya tiket untuk kemasukan tu harganya sekian. Tapi bila dah masuk endemik kena naik. So itu kita panggil cost push. Dan demand pull pula disebabkan ada kenaikan secara mendadak kita panggil. Kan sebelum kan kita duduk rumah, tiba-tiba semua orang keluar. Bila semua orang keluar, maknanya semua orang nak pergi taman, nak pergi makan dan semua kan. So tu itu nama demand pull. So faktornya bukan bila kita cakap faktor, kita tak boleh kata faktornya ialah perang ataupun penjajahan Rusia pada Ukraine lah. Kita ada kos, dan minyak pula masa pandemik rendah kan. Lepas tu bila endemik, bila start demand tinggi, orang nak travel, so naik balik. So bila kos minyak naik, kerajaan contohnya dia akan potong subsidi lain. Sekarang subsidi kerajaan Malaysia contohnya kita belanja untuk subsidi minyak ni lah, minyak rorantifah kan. Minyak masak kita kerajaan juga subsidi perkhidmatan kesihatan. Kerajaan juga subsidi gas LPG contohnya. So bila kerajaan terpaksa menampung subsidi yang lebih besar, sebab dulu harga murah kan, tak apalah subsidi sikitnya. Bila harga naik, subsidinya makin banyak. Bila subsidi makin banyak, so kerajaan akan potong bahagian lain. Contohnya macam yang baru-baru ni, kalau sebelum ni guru kafa boleh dapat cuti bersalin bergaji 2 bulan kan. Tapi selepas macam contoh dia saya ingat bagi contoh harga telur ayam tadi. Ini banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. So kan sekarang dah hapung guru kafa dia cuti bersama dapat gaji full kan 2 bulan, tapi dia potong sebab apa? Daripada peruntukan daripada pihak tak silap saya JAKIM. Sebab dah kena potong. Satu, lepas tu efek kepada minyak dah diapung kan, harga minyak masak. Kan? Dulu subsidi, sekarang harga berapa ringgit, berapa puluh dah. Ikut market lah. Dah ikut market. Kecuali yang plastik tu lah. Satu lagi, kita masalah tiris. Contohnya macam ni. Minyak masak kita yang paket ni lepas ke Thailand. So rakyat Malaysia secara intinya mensubsidikan minyak yang dimakan oleh orang Thailand. So maknanya kita bayar dengan harga yang tinggi, maknanya kos
apa kesihatan ke apa semua kan. So bila naik tapi kita subsidi. Tira sebab apa? Tak tahu, isu lain pula. Itu Isu kementerian lain, lain bang. Itu kementerian Itulah. lain. Itu bila saya cakap, bila harga barang naik, dia bukannya melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Hewan Pengguna saja. Ya. Yang jaga sempadan tu sebenarnya akan ada efek. Ya. Bila tak jaga sempadan, poros. Kan? Sempadan ni poros. Bila poros, minyak keluar banyak, so kerajaan kena keluar banyak lagi minyak masak contohnya untuk tampung subsidi yang sedia ada. Kan? So subsidi pula bukan kita nak musuh orang Thailand, tak, kita suka pergi Thailand sebenarnya. Tapi Kita pun nak pergi Perlis tak kita pun nak pergi Perlis kan. nak. Samalah macam itulah sebabnya kalau orang Singapura yang bawa kereta masuk Malaysia, dia tak boleh isi minyak 95. Sebab 95 tu subsidi oleh kerajaan. Dia orang hanya boleh isi 97 kan. Tapi ada je bila masuk tu dia orang isi 95 kan. Siapa yang nak enforce masalah ni? Ya. So menarik sebab Dr. Zaidi ada tunjukkan sebenarnya benda ni bukan dia direct, bukan isu macam contohnya harga barangan telur contohnya. Dia bukan isu kita tak cukup supply atau kita terlebih ekspor dan sebagainya. Dia pelbagai lagi bergantung kepada benda tu sendiri. Betul. Tadi Dr. Zaidi ada mention yang saya rasa sangat menarik, macam mana daripada carrier Grab rider dia sebenarnya boleh affect industri hiburan. Betul. Yang mungkin juga efek industri makanan. Betul. Kan sebab lagi ramai orang nak delivery, tentulah harga dia pun lagi baik. Betul. Itu memang basic demand and Betul. supply. Betul. Exactly. Jadi tadi Dr. Zaidi pun ada mention pasal subsidi dan sebagainya. So di pandangan mata Dr. Zaidi, apakah antara langkah yang saya pasti dia sangat juga bercampur bau lah. Kalau dah faktor penyebab pun pelbagai sangat rencam dan saya pasti solution dia pun rencam jugalah. So ada lagi tak yang mungkin kerajaan boleh buat atau kita sendiri sebagai rakyat boleh bantu dalam keadaan yang macam ni? Ya, dia bukan makan telur pecah 6 je lah. Mungkin benda lain yang lebih bijak sikit. Itulah bila kita nak bagi nasihat ni susah sebenarnya. Betul. Nak bagi nasihat. Ya. Cuma saya nak pesan kepada rakan-rakan sebab kita dah masuk umur yang rakan-rakan dah masuk politik kan. So berhentikan bagi nasihat kepada rakyat. Terus-terang saya cakap. Terus-terang cakap. Ahli politik yang berhormat ke, yang berhormat ke, menteri ke, ahli parlimen ke, adun ke, berhenti bagi nasihat kepada rakyat. Apa yang rakyat nak saya rasa ialah solution ataupun penyelesaian. Betul. Contohnya kalau macam harga ayam naik kan. Of course, kita tak nafikan harga ayam naik disebabkan oleh kos makanan naik kan. Dan sebabkan grain ataupun wheat import makanan sebab naik kan. So, sebab tu diorang kos ni. Tapi bila kerajaan meletakkan harga ceiling pada yang sangat rendah, tak boleh menampung kos itu. Sebab tu ayam short sekarang ni. Kalau logik lah. Nak ke tuan supply ayam pada harga yang lebih rendah daripada kos? Tak nak kan. Diorang bisnes orang bisnes, orang perniagaan, so nak untung. Tapi juga pun saya menggajikan orang tu pun nak hidup juga. Betul. Dan kita kena faham juga. Saya nak kata kerajaan ni jahat ke apa, tidak. So kita bayangkan kita orang kerajaan sekarang ni, kita orang kementerian lah. Bila kita naikkan harga lantai kan harga ceiling. Harga ceiling ayam. Bila kita naikkan, kita akan ikut kos daripada pengeluar kan. Tapi pengguna kata apa? Mahal lah. So sekarang itulah dekat Malaysia ni bila cakap pasal kewangan ataupun ekonomi, kita tak boleh berpisah daripada politik. Betul. Kalau kerajaan naikkan harga barang sekarang ni, agak-agak diorang boleh survive tak nanti PRU? Dia jadi isu lain pula. Isu lain pula. Macam mana isu yang satu ni sebenarnya dia boleh berkait-kait. Banyak. Memang itulah kita kena empati sebenarnya, of course. Penternak ayam tertekan dengan kos semua kan. Dan kerajaan pula kalau dia naikkan, bila naik harga ayam, kita kena faham makanan yang berasaskan ayam semua akan naik. Betul. Dan di Malaysia ni kalau yang naik takkan turun dah. Itu memang resam dia lah. Daripada tahun 2007 masa Tun Abdullah Mak Badawi decide putuskan untuk naik harga minyak secara mendadak daripada RM1 lebih kepada RM2 lebih pada tu kan. Tengok semua naik masa tu. Tengok even CPI index pun naik. Yang tak ada kena-mengena dengan minyak pun naik. Contoh harga minyak naik, teh tarik pun naik. Macam mana teh tarik kait-kait dengan minyak?
Of course lah, dia kata dia orang angkut apa susu semua guna minyak semua kan, tapi takkanlah naik apa sampai apa 5 kupang. So begitulah, ada delicate balance lah obviously. So kalau boleh kita sambung balik tadi, kalau saranan Dr. tadi supaya yang berhormat kita stop bagi nasihat okay, tu. alright. Jadi kalau dah stop bagi nasihat, kita boleh bergantung pada siapa pula, Doktor? Stop bagi nasihat dan came up dengan solution lah. Sebelum kita apa yang kita boleh buat, kita pergi kepada solution yang apa kerajaan boleh buat lah. Untuk ayam, kes ayam ataupun telur, contohnya kerajaan, apa yang kerajaan boleh buat ialah naikkan subsidi untuk bahan makanan ayam tu. Naikkan subsidi. So bila naik subsidi, kos oleh pengeluar ataupun peternak akan turun. Bila turun, diorang mampulah beat harga ceiling tu. Saya tak, of course, bila kerajaan buat ni dia akan set precedent ataupun duluan lah. Kalau dia buat maknanya dia akan terus kena buat. Tapi kita set lah timing, ataupun kalau hit certain ceiling, contoh harga gandum tu pada sekian level, sama macam minyak jugalah. So kita akan kurang kan. Begitulah. So sebenarnya kerajaan ada banyak kuasa. Kita tak nafikan lah. Kita tak nafikan. Dan saya Allahumma salli ala Muhammad. Contoh bila kerajaan decide untuk stop ekspor ayam ke Singapura. Agak-agak negara mana yang ambil peluang tu? Indonesia. Indonesia. So, sebenarnya 40 hari dah besar. Betul. Sebulan kita ekspor dekat 6 juta lebih tau. Ayam. Tan ayam. Ke Singapura saja. So bila sekarang ni itu yang dah jadi apa dilema sebenarnya. So sekarang pengeluar ayam yang dahulunya ekspor kurang lebih 6 juta dekat Singapura, sekarang dah tak ada bisnes. So itulah bila kerajaan ni sebenarnya dia sedap masa jadi pembangkang je. Sembang kena buat tu, kena buat ni kan. Bila naik itu baru tahu sebenarnya bila kita decide macam ni, kita akan ada dia punya kesan dia macam ni. So dia nak kita panggil unintended effect lah, maknanya kesan yang tak disengajakan, ataupun dia bukannya nak kesan tu tapi dapat lah. Contoh bila dia stop ni, dah sekarang bisnes tu dah pergi ke Indonesia. Betul. So nasihat itulah. Okey, sebelum saya pergi nasihat, bukan nak nasihat lah, sebab kita pun bukannya boleh pergi nasihat sebenarnya. Sebelum kita pergi ke part nasihat tu, sebenarnya recession atau bahasa Melayu dia apa? Recession apa dia? Gawatan ekonomi. Gawat kan? Gawatan ekonomi ni ialah bukan sesuatu yang perlu kita takutkan. Of course, orang yang tak bergaji tetap, yang makan kerja hari, of course dia akan takut kan. Tapi untuk kita, saya nak cakap dalam skop yang kecil lah. Maknanya yang ada gaji ni kena tahan lah dulu. Maknanya of course lah kena tangguhkan dulu kemahuan. Kemahuan yang itu nombor satu. Balik pada part kegawatan tu. Kegawatan ni sebenarnya kalau kita tengok ekonomi secara sejarahnya memang akan berlaku. Dia macam cycle. Dia macam cycle. Bila dia akan kembang, dia akan burst. Bila burst dia akan recession. Kita tengok dah tahun 87 88 dah jadi. Lepas tu 10 tahun kemudian Asian Financial Crisis 97-98 jadi lagi. Lepas tu Global Financial Crisis 2009 jadi lagi. Lepas tu sekarang disebabkan oleh pandemik jadi. So eventually dia akan jadi lagi. So untuk kita yang makan gajinya sekurang-kurangnya, sort balik, itu saya dalam Quran pun dah sebut kan, ibrah daripada surah Yusuf 7 tahun Allahumma salli ala Muhammad, 7 tahun kemarau, 7 tahun lagi memang inilah subur kan tanah kan. So masa subur tu simpan bersedia untuk kemarau tu. So kemarau kita pada zaman ni ialah gawatan ekonomi lah. So untuk kita yang contohlah masa boom tu, masa ekonomi tengah ni, bisnes tengah ni ke apa, ataupun untuk kita punya awam ni, simpanlah, maknanya memang kena bersedia. Cycle tu tetap akan berlaku. Sebab ekonomi kita memang kita sebenarnya ekonomi yang bergantung kepada perkembangan. Kan kita kembangnya GDP ataupun KDNK tu, bila kembang mesti akan jatuh. Saya bukan nak kata mestilah, hampir pasti. So susun balik kewangan, bincang dengan suami ataupun isteri, susun balik.
bincang yang mana kemahuan, yang mana keperluan. Itulah bila saya cakap macam ni, nanti orang cakap bolehlah doktor gaji ni kan, nak apa nasihat orang ni, tak. Saya cakap pasal diri saya lah, saya cakap pasal diri saya, susun balik. Kalau sebelum ni ada plan untuk melancong ke apa ke, so kita hold dulu, tengok dulu macam mana, sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak jangkakan kenaikan ni sama ada dia akan stop kat sini ataupun dia akan naik lagi. Saya suka Dr. Zaidi punya pandangan dan pegangan tentang perkara ini lah. Daripada dapat terangkan benda ni adalah pelbagai faktor, lencam dan sebagainya, dan boleh tunjukkan yang sebenarnya ada bahagian untuk kita menjadi sebahagian daripada penyelesaian benda ni. Ada Kita jangan jadi sebahagian daripada masalah lah. Betul. Benda ni jadi macam Dr. Zaidi cakap, hampir pasti dia macam cycle, setiap kali jadi. Dan masa ni mungkin lebih kepada kita untuk melihat semula dan macam mana kita boleh jadi sebahagian daripada penyelesaian lah, bukan jadi sebahagian daripada masalah lah. Kita komplain pun sampai bila tak jadi apa kan. Betul. So sama kita tengok balik peluang kita kat mana untuk jadi penyelesaian, dan sebelum mungkin cuba bersedia untuk keadaan yang lebih buruk lah. Betul, exactly. Dan satu lagi yang saya boleh dapat tangkap dari takeaway ialah isu ni bukan isu yang mudah. Betul. Jadi penyelesaian dia pun bukan sesuatu yang mudah. Jadi saranan doktor tadi walaupun mungkin setengah pihak anggap mungkin agak keras dan sebagainya, siapalah kita untuk nasihat kerajaan dan sebagainya. Betul. Tapi macam saya cakap pada awal juga, kita nak jadikan platform ni medium untuk kita berbincang. Menjalankan pendapat dan untuk berani berkongsi pandangan. Betul. Demi kebaikan bersama. Ada kata-kata akhir lagi pada doktor? Kata-kata akhir, inilah masanya untuk orang yang ada duit sikit lah. Maknanya yang bergaji tetap macam kita ni, bantu benda kecil lah. So saya pesan kepada orang yang makan gaji lah, terutamanya jawab awam ni, untuk shop lokal. Shop lokal maknanya kita beli setempat. Bukan tak boleh pergi kepada kedai yang besar-besar ni, bukan tak boleh, kita pun nak jimat juga kan. Tapi kalau ada barang-barang yang kita boleh beli dekat kedai yang kecil-kecil, kita panggil mom and pop shop lah, kedai-kedai kecil ni kan. So kita bantu. Kalau ada jual goreng pisang tu, walaupun tak makan sangat sebenarnya, tapi belilah sebab ada dalam rezeki kita ni, ada orang punya bahagian kan. Dan itulah, sedekah tu bagus, tapi bagi saya kita bantu melalui pembelian kan. Dan orang yang nak bermandiri ataupun berdikari tu kita tolong lebih sikit lah. Bukan nak kata orang yang tak boleh, sebab orang yang susah ni bukan semuanya boleh berdikari. Betul. Ada yang kita kena bantu. Dengan tu itulah datangnya zakat. Dan yang memang langsung macam OKU, yang fizikal apa semua ni kan, itu memang kena bantulah. Tapi orang yang dalam kategori miskin, belum fakir lagi, miskin kan, yang ada majlis bantu bagi asnaf ni food truck belanja, kita tolong. Macam kita tolong. Maknanya kita cari, cubalah buat dalam masa sebulan tu, kita cari mana yang dekat-dekat asnaf yang berniaga ke apa ke, cari tolong. Ataupun kempen tolonglah. Menarik. Terima kasih juga Dr. Zaidi kerana mengakhiri sesi kita kali ini dengan satu lagi jenis penyelesaian lah untuk benda ni. Bukan setakat kita asyik nak merungut, tapi sebenarnya ada jalan dan juga untuk menjadikan kita lebih rasa harmoni lah dalam masyarakat. InsyaAllah. Itu saja masa untuk kita ada pada petang ni, Sembang Petang. Jumpa lagi di episod seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.